Realme datang lagi dekat peranti terbaru iaitu Realme 9. Dengan harga yang serendah RM899, pengguna boleh menikmati spesifikasi yang cukup berbaloi. Memang berbaloi lah juga Realme 9 ni. Kenapa berbaloi pula? Sebab kamera dia yang memang mantap lah juga. Tak nak tukar ke telefon yang lain? Setakat tak nak lah. Hari ini kita ada sebuah telefon mid-range dari Realme iaitu Realme 9. Last saya buat review untuk series Realme ni adalah Realme 5 Pro. Lepas tu dari Realme 6 hinggalah 8 saya skip. Tapi untuk Realme 9 ni betul-betul membuatkan saya desperate untuk dapatkan telefon ni. Jap, sebelum kita mulakan video ni, saya nak ingatkan kepada penonton yang nak membeli Realme 9 bahawa Realme 9 yang berwarna gold memang dah habis stok sebab warna tu memang limited edition. Kalau korang nampak dekat online yang warna tu available, saya sarankan korang check dulu seller tu sama ada warna tu betul-betul ada atau tak. Sebabnya saya tak nak korang nanti dah purchase telefon tu secara online, tiba-tiba seller shop tu contact korang cakap warna gold dah habis. Warna gold memang betul-betul susah nak dapat, jadi lebih baik tanya dulu sebelum beli walaupun dekat shop tu ada option available untuk warna gold tu. Ini adalah kotak Realme 9 tetap berwarna kuning juga. Dekat depan terpapar nombor 9 yang besar dan di bawah ada perkataan Realme. Di sisi kanan terpapar perkataan Realme yang bersaiz sederhana. Di sisi kiri terpapar perkataan Realme 9. Di sisi atas pula tak ada apa sangat dan di sisi belakang terpapar spek yang dihighlightkan untuk smartphone ni. Spek yang menarik perhatian saya adalah 108MP kamera dengan 90Hz Super AMOLED. Varian yang saya pilih adalah 8GB RAM dengan 128GB ROM yang berharga RM990 dan warna pilihan saya adalah Stargaze White ataupun korang boleh pilih varian yang paling rendah iaitu 6GB RAM dengan 128GB ROM yang berharga RM899. Sebenarnya warna pilihan utama saya adalah gold, tapi disebabkan warna tu memang limited edition dan memang dah tak ada stok, saya pilih warna Stargaze White. Warna ni pun lawa juga, tapi warna ni tak banyak kedai yang ada stok. Tapi tak adalah sampai korang tak boleh nak cari warna ni. Warna yang senang nak dapat untuk Realme 9 adalah Meteor Black, tapi warna tu personally bagi saya memang kurang menarik. Benda pertama yang korang akan dapat dari kotak adalah kotak kecil yang terpapar perkataan Hey Welcome to Realme Family. Dalam kotak kecil ni ada casing transparent yang berwarna gelap sedikit, SIM injector tools, user guide dan warranty card. Lepas tu kita akan dapat smartphone Realme 9 yang dibalut dengan plastik, dan terakhir sekali kita akan dapat fast charger 33W dengan kabel USB Type A to Type C. Skrin Realme 9 adalah sebesar 6.4 inci Full HD Plus yang menggunakan panel jenis Super AMOLED dan mempunyai kadar segar semula 90Hz. Telefon ni mempunyai kecerahan boleh mencapai sehingga 1000 nits. Jadi memang takkan ada masalah tak nampak skrin dia bila korang berada di bawah cahaya matahari sebab skrin dia memang terang. Saya tak ada masalah dengan dagu dan juga bezel di smartphone ni sebabnya skrin dia ada Super AMOLED 90Hz dan terang dia boleh cecah sampai 1000 nits. Dan screen protection telefon ni mempunyai Corning Gorilla Glass 5. Bagi saya dah kira sangat okey untuk telefon di bawah RM1000 untuk dapat skrin yang macam ni. Untuk back panel dia nampak sama macam Realme C35 yang saya pernah review sebelum ni. Cumanya warna dia takkan nampak telefon ni macam iPhone. Tapi warna Stargaze White ni bagi saya memang lawa dan memang nampak premium. Korang boleh nampak reflection back panel seakan-akan macam ombak. Pilihan utama saya adalah warna gold, tapi disebabkan warna tu dah habis stok di semua tempat, jadi saya terpaksa buat pilihan untuk ambil warna Stargaze White dan bukannya Meteor Black. Sebab warna Meteor Black tu nampak macam biasa sangat dan tak rasa premium. Untuk kesan cap jari pula memang akan nampak kesan tu, tapi memang tak ketara sangat. Tapi jangan risau, di dalam kotak dah bagi casing untuk telefon ni. Walaupun casing ni membuatkan telefon ni nampak buruk, tapi at least ada juga casing. Material untuk back panel ni adalah plastik dan telefon ni memang ringan dengan berat 178GB sahaja dan memang sesuai lah untuk dipegang satu tangan. Overall screen dengan design telefon ni memang okey dan saya memang tak ada komplain di situ. Storage Realme 9 adalah sebesar 128GB ROM sahaja, tapi korang boleh expand memori melalui SD card ni sebabnya telefon ni menggunakan triple slot, 2 nano SIM dan 1 external memory. Realme 9 menggunakan antarmuka Realme UI 3.0 berserta Android 12. Benda pertama yang menarik perhatian saya pasal software dia adalah RAM expansion, di mana korang boleh tambah lagi RAM setinggi 5GB RAM. Jadi totally kita ada 13GB RAM. Saya rasa kalau korang ambil varian 6GB RAM dah memang memadai sebabnya software dia ada RAM expansion. Lagipun Realme 9 tak ada pun storage yang lebih tinggi dari 128GB ROM, jadi masih kira berbaloi lah untuk korang ambil varian 6GB RAM. Untuk aktifkan dark mode korang hanya perlu pergi ke display dan brightness dan korang akan nampak light mode dan dark mode. Untuk tukar coloring di screen telefon ni korang hanya perlu tap screen color mode dan korang akan nampak beberapa setting untuk perubahan warna. Tapi bagi saya akan biar kekalkan setting vivid sebab dah memang cukup bagus warna yang dihasilkan di skrin Realme 9 ni. Bercakap pasal skrin, telefon ni support refresh rate setinggi 90Hz. Caranya korang hanya perlu pergi ke display dan brightness dan korang pergi ke screen refresh rate. Untuk setting ni terpulang kepada korang sama ada nak terus kekal 90Hz sepanjang masa ataupun tukar di antara standard yang cuma menggunakan 60Hz ataupun auto select. Tapi bagi saya lebih suka mengekalkan refresh rate 90Hz sepanjang masa. Untuk buka app drawer korang hanya perlu swipe up dan korang akan nampak keseluruhan apps tu. Untuk control panel pula korang hanya perlu swipe down dan korang akan nampak beberapa features di sini. Dan untuk turn off telefon ni korang hanya perlu tekan power button dan volume up dengan serentak. Ada lagi setting lain yang saya tak sebut sebabnya memang banyak. Saya cuma highlightkan mana yang penting saja, tapi sejujurnya saya cakap setting dia memang banyak untuk korang explore. Disebabkan telefon ni menggunakan skrin jenis AMOLED, dia punya fingerprint berada di skrin yang dipanggil in-display fingerprint. Untuk fingerprint dia, apa yang saya boleh katakan, dia tak laju sangat dan tak ada perlahan sangat, tapi bagi saya memang okey saja. Untuk fingerprint dia ada animation, korang boleh
boleh pilih 8 animation yang disediakan. Dan kalau untuk face recognition memang agak laju untuk dia unlock telefon ni. Untuk speaker pula, dia ada satu speaker di bawah. Apa yang saya boleh katakan, walaupun ada satu speaker, bunyi dia memang kuat tapi tak bunyi pecah-pecah. Dan jangan risau, telefon ni ada audio jack 3.5mm. Untuk performance bagi saya, telefon mid-range ni memang super. Sebabnya telefon ni support refresh rate 90Hz dan ada RAM expansion. Jadi memang saya tak perlu nak risau buat performance sebab memang perform. Untuk chipset, Realme 9 menggunakan chipset Snapdragon 680 6nm. Untuk chipset, saya agak kecewa sedikit sebabnya PUBG boleh dapat grafik paling tinggi adalah balance dan frame rate cuma medium saja. Saya agak terkejut sebabnya saya expect dengan chipset macam ni sepatutnya PUBG boleh dapat setting ke HD. Mengikut pengalaman saya, kalau PUBG tak perform dari segi grafik dengan frame rate, maknanya yang lain tak berapa nak perform juga. Cumanya tak seteruk macam PUBG. Disebabkan PUBG tak berapa nak perform, saya download alternatif lain iaitu COD Mobile. So far COD Mobile memang perform sebabnya boleh dapat grafik very high dan frame rate di tahap medium. Tapi ada games lain yang saya tak boleh nak main macam Aspartan. Saya rasa ni masalah Android and developer belum buat update lagi, saya tak pasti sangat. Tapi ada alternatif lain iaitu Need for Speed No Limit. So far memang tak ada masalah untuk games ni. Untuk bateri pula, Realme 9 menggunakan bateri sebesar 5000 mAh dan untuk pengecasan dia menggunakan 33W fast charging. Dan jangan risau, dia tak menggunakan micro USB, sebaliknya USB Type-C. Jadi waktu pengecasan dari 0% sehingga 100% adalah sejam 15 minit. Untuk kamera terdapat 4 kamera, 3 kamera di belakang dan 1 kamera di hadapan. Kamera utama menggunakan 108MP f1.8, kamera ultrawide menggunakan 8MP f2.2, kamera makro menggunakan 2MP f2.4, manakala kamera di hadapan pula menggunakan 16MP f2.5. Untuk video belakang mampu merekod sehingga 1080p dan video hadapan sehingga 720p sahaja. Kamera dia memang superb, especially lens 108MP yang ada pada telefon ni. Realme 9 bagi saya memang dah superb, tapi masalahnya chipset dia saya rasa di tahap kelas entry level. Yang lain tu dah memang ok, especially kamera 108MP sebab kualiti untuk setting ni sangat-sangat ok. Jadi saya memang rekomenkan kepada korang yang ada bajet di bawah RM1K ataupun 900 untuk dapatkan telefon ni. Jadi sampai sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen selepas korang dah tengok video ni.